Selamat sejahtera pelajar. Dalam sesi PTPR bilangan ke-7 hari ini, termasuk subtopik 5/2, pewarisan. Pewarisan dalam manusia. Setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapanya. Dan pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya dikenali sebagai pewarisan. Ciri seperti jenis rambut dan warna anak mata ialah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu atau bapanya. Ciri ini diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui jin. Jin mengawal ciri tertentu dalam sesuatu organisma. Sepasang jin yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Contoh ini ya. Kromosom homolog, sepasang kromosom homolog ini pada lokus yang sama, ini A warna ya highlightkan yang sama, biru. Ia adalah mempamerkan ciri yang dikawal iaitu ia mengawal warna mata. B jenis darah, C ini, jin ini, pasangan kromosom homolog. Jin di pasangan kromosom homolog di sini, bahagian C ini, mengawal warna rambut, D mengawal jenis rambut. Pasangan jin yang berada pada lokus yang sama ini dikenali sebagai allele. Allele. Allele ada allele dominan dan allele resesif. Kita bagi kepada allele. Apa itu allele? Allele dominan akan mempamerkan ciri yang dikawannya dan menutupi kesan allele resesif. Allele resesif pula hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila allele yang dominan tidak hadir. Oleh itu, ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua allele adalah resesif. Okay. Kalau guna untuk mewakili, guna simbol untuk mewakili genotipnya. Haikal, tolong untuk sesi lain kamu guna Gmail supaya you takkan ganggu kita punya PTPR. Allele dominan diwakili oleh huruf besar manakala allele resesif diwakili oleh huruf kecil. Misalnya, T digunakan untuk mewakili tinggi, T besar, T kecil mewakili yang rendah. Untuk ini,
Allele dominan dia diwakili oleh dua T ataupun T besar, T kecil. Allele resesif T kecil, T kecil. Ada dua tau, okay? Kerana kromosom homolog wujud secara berpasangan. Contoh allele dominan dan allele resesif pada kromosom. Ini sepasang kromosom homolog. Warna mata di ini jenis darah, ini warna rambut, jenis rambut. Okay, ciri dan trait. Ciri ialah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata. Trait pula ialah varian bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Trait untuk warna mata ialah warna hitam, warna coklat dan warna biru. Faham tak? Okey, warna mata ialah satu ciri. Trait adalah dia punya sub, contoh. Warna mata ada hitam, coklat, yang biru. Ini panggil trait. Trait dominan, trait resesif. Boleh gulung lidah, rambut hitam, cuping telinga bebas merupakan trait dominan. Manakala trait resesif ya tidak boleh menggulung lidah, rambut perang muda, cuping telinga melekat. Ada contoh gambar foto 5.3 dalam buku teks. Okay. Kalau ada lesung pipi ini, lesung pipi ini merupakan allele dominan. Okay, lesung pipi. Dan cuping telinga melekap. Ini dah, tadi sudah. Ini gambarnya lah. Tengok buku teks. Gregor Mendel ialah orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam. Nama saintis ini. Dia yang menemui mekanisme pewarisan. Mendel menggunakan pokok kacang pea berbakar tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohybrid. Okey, peringatan kedua hari ini, pertama Haikal Putra, guna Gmail yang bukan MOE. Iqlil orang kedua. Kenapa anda tak boleh guna MOE ya? Gmail MOE yang sengaja nak mengganggu PTPR macam ni. Kalau saya nak admit you, saya boleh lupa apa yang saya nak ajar tau. Harap ini takkan berulang lagi ya. Sila beri kerjasama. Mendel menggunakan pokok kacang pea berbakar tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa
Sebagai contoh, ketinggian atau tinggi iaitu tinggi atau rendah. Mana melakukan kacukan antara satu pokok kacang pi tinggi yang berpakar tulen dan satu pokok kacang pi kerdil yang berpakar tulen. Berpakar tulen maksudnya ini tinggi T besar ini T kecil. Okay? Pokok tinggi berpakar tulen ialah pokok yang mempunyai genotip 2T besar dalam beberapa generasi sebelumnya. Pokok kerdil berbakar tulen ialah pokok yang mempunyai genetik T kecil dalam beberapa generasi sebelumnya. Gregor Mendel. Mekanisme pewarisan. Generasi pertama hasil daripada kacukan disebut generasi filaya pertama, F1. Apabila individu daripada F1 dikacukkan, generasi filaya kedua terbentuk, F2. Genotip ialah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Genotip pula merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada sesuatu organisma itu. Okay. Sesiapa yang tak guna ilmu MOE untuk join Google Meet tu, kita akan biarkan dia di luar bilik belajar. Sebab dia ni tak faham arahan kan, tak faham bahasa Melayu. Jadi kita biarkan dia bagi pengajaran kepada dia. Okey, untuk 5.2 yang penting pelajar kena tahulah bagi sesuatu trait itu ialah trait dominan atau trait resesif. Kena beri contoh. Okay? Trait dominan atau trait resesif. Dan 5.11 dan juga kena tahulah lukis darjah skema. Okey. Genotip induk, ciri-ciri pokok kacang pi, pokok kacang pi tinggi berbakar tulen, pokok kacang pi kerdil berbakar tulen ini. Dalam meiosis dia akan hasilkan gamet lah. Okay. Bila kromosom dan gamet adalah separuh daripada induk, maka dia hasilkan dua gamet inilah. T besar ini kecil. Dan persenyawaan berlaku antara gamet jantan dan gamet betina. Okay.
Cara yang you nak lukis garisan 1, 3, 1, 4. Ini 2, 3, ni 2, 4. 1, 3, ini tinggi. Kerana asalkan dia ada satu huruf besar, okay, yang ada salah satu ialah area dominan, dia akan menunjukkan trait yang dominan. Okay. Jadi untuk anak generasi pertama ini semua akan menghasilkan pokok kacang pi yang tinggi. Okay. Pada skema kacukan monohybrid generasi flyer kedua bagi ciri ketinggian. Pokok kacang pi tinggi dikacukan dengan pokok kacang pi tinggi. Okay, kedua-dua ini merupakan dia bukan bakal tulin. Ia maksudnya heterozigot. Heterozigot dominant. Kalau tadi ini panggil homozigot, homo maksud sama, dominant. Manakala P kecil-kecil, homozigot resesif. Dua-dua ialah heterozigot dominant. Dalam meiosis ia akan hasilkan gamet, T besar, T kecil, ini bersama. Okay. Bila bersenyawaan, gamet betina dengan gamet jantan dengan gamet betina, okay, akan bersenyawa dan akan lahirkan anak. Okay. Anak ini ialah anak generasi yang kedua. Ini yang pertama. Okay, perhatikan fenotipnya. Ciri-ciri fizikalnya. Ini tinggi, pakai tulin. Yang ini tinggi juga, heterozigot, dominant. Ini pun sama tinggi, tapi ada satu yang resesif ke dia. Jadi nisbah tinggi kepada ke dia ialah 3 nisbah 1. Dan tadi semualah. Okay. Raja skema pewarisan kebolehan menggulung lidah. Okay, bapa boleh menggulung lidah. Kalau ibu, ya tak boleh menggulung lidah. Menggulung lidah, boleh menggulung lidah ialah trait dominant. Tidak boleh menggulung lidah ialah trait resesif. Dalam meiosis akan menghasilkan gamet, sperma yang membawa allele gene ini. Ini yang oval yang membawa gene ini. Bila berlaku persenyawaan, 1, 3, B besar B kecil ini, 1, 4, B besar B kecil, 2, 3, B besar B kecil, ini pun sama. Jadi perhatikan apabila bakal tulin dengan bakal tulin dikacukan, dia akan hasilkan apa? Apabila homozigot dominant dikacukan dengan homozigot resesif, dia akan hasilkan semua adalah dominant, tapi heterozigot. Sebenarnya 100% anak ini adalah boleh menggulung lidah. Okay, seorang kromosom seks, seorang lelaki dan perempuan mempunyai 46 kromosom. Bilangan kromosom manusia adalah 46.
untuk nanti baru ada 44 autosom dan 2 kromosom seks. Kromosom seks ini yang menentukan jantina seseorang individu. Lelaki mempunyai 2 jenis kromosom seks iaitu X dan Y, manakala perempuan mempunyai 2 kromosom seks X sahaja. Selepas meiosis, sperma akan mempunyai separuh bilangan kromosom induk iaitu 23 kromosom. Sama-sama sama ada 22 plus X atau 22 plus Y. Ovum juga akan mempunyai separuh bilangan kromosom induk iaitu 23 kromosom. Iaitu 22 tambah X saja. Okay. Bilangan kromosom dalam ovum ialah 22 tambah X. Bilangan kromosom dalam sperma sama ada 22 tambah X atau 22 tambah Y. Okay. Jantina seorang bayi yang dilahirkan itu adalah bergantung kepada jenis kromosom seks yang dibawa oleh sperma itu. Kalau sperma yang membawa 22 plus X yang bersenyawa dengan ovum itu akan melahirkan perempuan. Kalau 22 plus Y punya sperma bersenyawa dengan ovum akan lahirlah anak lelaki. Kita lihat bagaimana penentuan jantina anak melalui raja skema. Okay. Jantina anak bergantung pada jenis sperma yang mensenyawakan ovum. Ulang semula. Okay. Jika sperma 22 plus X mensenyawakan ovum 22 plus X, jantina anak terbentuk ialah perempuan 44 plus XX. Jika sperma 22 plus Y mensenyawakan ovum 22 plus X, jantina anak yang terbentuk ialah lelaki iaitu 44 plus XY. Okay. Raja 5.4 menunjukkan kandungan kromosom di dalam sel gamet manusia. Ini ialah gambar raja ilustrasi tentang penerangan tadi ini. Okay. Kita lihat bagaimana kita nak lukis raja skema dalam penentuan jantina anak. Okay, induk iaitu ibu dan bapa. Okay. Bapa dan ibu. Okay. Genotip. Genotip ialah maklumat genetik. Maklumat genetik, okay, yang mewakili kromosom, dia diwakili oleh bilangan kromosom. Okay, apabila berlaku meiosis, kan hasillah sperma. Sperma ada 22 plus X dan juga ada sperma yang mempunyai kandungan kromosom 22 plus Y. Ovum hanya ada sejenis. Okay. Ovum hanya mengandungi 22 plus X. Bilangan kromosom. Apabila berlaku persenyawaan antara sperma dan ovum, okay, cara kita nak lukis gambar skema, kamu mesti lukis garisan yang sepadan dengan betul. Tak boleh sperma dan sperma lah. Okay, ini memang mustahil lah, tak masuk akal. Sperma dengan ovum baru boleh berlaku persenyawaan, jantan dengan betina. Okay, 1, 3. 1, 4. 2, 3, 2, 4. Ikut cara ini lukis, jangan guna cara lain, okay? Itu salah. Okay, ini baru betul. Okay, jadi tulislah genotip anak yang
ataupun kandungan kromosom bagi anak yang dilahirkan itu. Okay, ini 44, you tambah je ni. 44 XX, ini 44 XX juga, ini 44 plus XY, ini 44 plus XY. Maksudnya, daripada jantina anak kita boleh buat kesimpulan bahawa kebarangkalian untuk melahirkan anak lelaki atau perempuan adalah sama, iaitu 55%. 50%. Seterusnya kita bincang latihan SPS, muka surat 44 hingga 46. Okey, yang pertama, berikan maksud alel dominan dan alel resesif. Alel dominan ialah alel yang dapat menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan alel apa atau alel isi tempat kosong. Apakah definisi alel dominan? Kita ikut urutan Okay, siapa yang saya nampak yang pertama ini, orang yang pertama kena respon lah. Okay, dipersilakan Alia Karira untuk menjawab soalan 1A boleh. Okay, Alia Zulaika. Alel dominan atau alel resesif. Ya, okay, betul. Satu B, alel resesif ialah alel yang hanya menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan okay, Kentana. Alel dominan. Kamu ada pinjam buku teks tak? Ada? You buka buku teks. Muka surat 85. Kemudian you jawab semula. Kita tunggu you. Perenggan yang pertama. Jangan bagi kita tunggu lama sangat Kita punya data tengah running ni. Resesif. Okay, pasti ya. Okay, pelajar kalau ada buku teks jangan biarkan berdebu. Kena guna. Kalau tak nak boleh pulangkan ke sekolah. Okay. Iqlil Izwan. Boleh jawab soalan 2A. Nur Aliyah. Banyak member tidur kat sini lah.
Alia, Karila tak ada respon. Mungkin dia buat kerja lain kot. Iklim sama. Ke you orang tak nak bincang, saya terus put jawapan you boleh saling ke macam mana? Boleh bagi respon, saya okey je. Sebab you orang pun tak nak bagi kerja sama macam ni. Nodanya Latisha? Allele dominan. Value dominan lah. Belajar you aktif lah sikit, okay? You tak syok lah macam ni. Saya pun rasa sangat bosan tau je dengan you orang ni macam ni, okay? Jangan pasif negatif sangat lah. Pasif macam ni. Okay, boleh. Tak apalah. Nak saya seorang jawab ke macam mana? Kalau panggil nama pun susah kan? Siapa nak jawab-jawab lah. Kalau tak, saya sebut jawapan je. Boleh gulung lidah. Ini ialah. Okay. Tak boleh gulung lidah yang resesif lah. Rambut kerinting. Dominan. Okay. Lulus resesif. Cuping telinga melekap. Resesif. Resesif. Okay. Ini dominan. Bebas. Kedil. Resesif. Okay. Tinggi ialah dominan. Belesung pipit. Dominan. Okay. Bagus. Tidak belesung pipit resesif. Bulu mata pendek. Resesif. Ya. Bulu mata panjang ialah dominan. Mekanisme pewarisan ciri pada manusia sama dengan yang buku teks. Okay. Untuk Hello. ini boleh kan? Ini T besar, ini T besar. Dalam meiosis ia hasilkan gamet. Gamet mempunyai bilangan kromosom separuh daripada induk. Jadi ini T kecil, ini T kecil. Dan lepas tu you lukis garisan lah yang mewakili persenyawaan yang berlaku. 1, 3. So 1, 4. 2, 3. Ini 2, 4. Lepas tu bolehlah tulis dia punya genotip. T besar, T kecil. Tengok garisan itu, dah faham. T besar, So semua sama kan? Okay, jadi fenotipnya nak tulis macam mana? 4 tinggi, sifar kedil. Keempat tu ke dia ke? Oh. Ini allele dominan juga kan, T besar. Tinggi. Bila? Tinggi. Ya. Betul. Asalkan ada satu huruf besar saja, ia akan menunjukkan atau mempamerkan trait dominan, itu tinggi. Dan nisbah fenotip tinggi kepada kedil ialah 4 tinggi, sifar kedil. betul. Okay. Kebarangkalian untuk mendapat, kebarangkalian boleh guna nombor ataupun peratus. Jadi berapa peratus anak yang tinggi? 100%. Yes. Okay, baik. Jadi yang kedil tak ada kan? Itu kosong. 0%. Tahu kalau tulis nisbah pun boleh. Soalan 2 adalah sama tak? Sama. Okay. Yang tadi itu induk, kemudian dikacukkan. Okay. Induk jantan betina dikacukkan. Dia hasilkan anak
Generasi pertama. Sekarang anak generasi pertama ini saling dikacaukan. Meiosis berlaku, kena isi apa? T Genotik. besar, T besar, T kecil. Betul. Ini sama tak? Sama, T Sama. besar, T kecil. Ya. Okey, senang kan? Dan ini letak garisan 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Dan isilah genotip anak itu apakah simbol yang mewakili gennya. You just tambah je. Huruf besar dulu diikuti dengan huruf kecil lah. Untuk ini T besar, ini T besar, T kecil. ni T besar, T kecil. T akhir. kecil, T kecil. Okey, bagus. Fenotip anak F2. Fenotip anak generasi Tinggi, 2. tinggi, tinggi, tinggi kerdil. So, 3 tinggi, 1 kerdil. Eh? Kebarang kalian untuk mendapat anak tinggi berapa? 75%. Kerdil berapa? 25%. Bagus. Yang jawab ialah siapa? Nabila. Cikgu nak bagi TP. Okey, bagus. Okey, pelajar yang selalu respon dia adalah boleh dapat TP. Akhirnya at least paling kurang pun TP 5. Kalau cemerlang lagi, misalnya TP 6. Okey, baiklah kita teruskan dengan ada sikit lagi ya. Soalan 3, Elio membawa ciri tangan kanan normal dominan. Elio membawa ciri tidak resesif. Right-handedness dominant, left-handedness recessive. Okay, saya tak apa, saya cuba lagi tengok pelajar willing respond tak. Alia Karira. Ya. Okey. Tadi you kat mana? Malu ke? Buat kerja lain? Saya buat setting lain tadi. Okay, jawab. You kat kelas 4 amethyst, Cikgu Masliani seorang jawab semua ke dia ada tanya pelajar? Jawab sama-sama. Oh, tak panggil SPS nama dia buat lah. sendiri. Tak. Tak bincang lah, betul salah tak tahulah. Sebab Dia, saya nak tanda senang, saya kerja terlalu banyak, saya tak boleh one by one punya. dia suruh hantar dekat classroom je. Naik sekolah hantar lagi ya. Okay. Kenapa kamu nak tukar kelas? Saya tak nak ambil admit. Oh. Ramai lagi yang Pak Metis tak nak ambil admit lah, tapi tak dapat tukar kelas ya. So you dapat Jadi berusaha lah ha. Okay, untuk gamet boleh tulis apa? Apa yang harus ditulis ni? Kita dah soalan ketiga, sepatutnya pejam mata boleh ya jawab. Semua sama punya.
Proses meiosis akan menghasilkan gamet. Gamet mempunyai bilangan kromosom separuh daripada induk. Separuh. Separuh. Separuh ke sini, separuh ke sana. So inilah K besar, K kecil. K kecil, K kecil. senang tak? Okey. Persenyawaan berlaku. So, lukislah. Satu, tiga, satu, empat, dua, tiga, dua, empat. Ustaz, tulis dengan ketara lah. Kalau besar, tulis fontnya besar sikit. So, ini kecil kan? Dua pun. Ini pun. K kecil. Okey. Tak faham nanti boleh discuss lagi lah. Boleh discuss dengan kawan ke. Ikut cara you lah. Fenotip anak. Kanan, kidal. Okey. Kalau kanan kita tulis normal. Oh, normal. Okay. Kalau tulis kidal salah. Kalau tulis kanan salah ke cikgu? Tak. Betul Boleh juga. juga. Okay. Sebab di atas ya memang kanan atau normal. So mana-mana satu. Chào Sha. Sha. Tadi saya nampak nama kamu. Kenapa Syauran laptop baru takkan, saya tahu you ada laptop baru kan? Baru kan second hand? Takkan mikrofon rosak. You turn on mikrofon cakap testing sikit. Ya. Respon. Nisbah fenotip. Normal kepada kidal. Berapa nisbahnya? Apa tak dengar? Tak dengar? Hujan kat luar. Alamak. Tak dengar, kena speaker besar sikit lah. Ataupun you beli external speaker. Jadi kuat. Saya sudah max lah. Orang selain Aina Madia. Saya nak cuba boleh tak cikgu? Boleh. Okey. Normal kepada kidal. 2 normal, 2 kidal. Bagus. Tak sabar lagi kan. Sudah mau 1 jam. Anak normal. Beban kalian? 50%. Baik. Ini pun sama. Sebab 2 nisbah 2 ialah 1 nisbah 1. Okey, cikgu percaya kamu tak nak respon mungkin segan lah. Okey. Saya fikir yang positif, ya saya segan. Okey, tak biasa online lagi. Tapi belajarlah. Nanti you bagi you kena present kat depan ni. Bandingkan seks manusia. Okay, ciri-ciri kandungan kromosom dalam sel soma. Laki.
Apa kandungan kromosom dalam sel soma lelaki ya? Aina, Madia tadi nak respon tak sekarang? Okay, Siti Aisyah. Okay, Suci Nurina. Okey, yang ini laki punya 44 plus XY, perempuan 44 plus XX. Nama gamet ni panggil sperma. Gamet ialah sel pembiakan. Sudah ada. Ya. Perempuan punya ialah ovum. Kalau kromosom dalam gamet ada separuh daripada induk. Sperma ada 2 lah. Kalau bahagi kepada Y. Okay, 22 plus X. Ini 22 plus X sahaja. Okay, lengkapkan saja skema penentuan jantina pada manusia. Okay, gamet 22 tambah X. Ini 22 tambah Y ya. Lelaki. Okay, ovum hanya ada sejenis saja, iaitu kandungan kromosom 22 plus X. Proses Y ialah X ialah meiosis. Y ialah persenyawaan. Genotik anak. Saya buat garis dulu. Aku lupa kan, lupa nanti ada skema tak dapat jawapan. Tapi rasanya ini hanya keluar dalam struktur di mana soalan senyang saja. Pelajar hanya perlu isi sahaja. Garisan memang dia dah buat untuk kamu. Genotik anak 44 plus XX, so inilah perempuan. 44 plus XX, perempuan juga. Anak ketiga 44 plus XY, ini sama juga. Jadi 2 perempuan, 2 adalah lelaki. Okay, ulang semula ini. Ya. Siapa yang menentukan jantina anak? Ayah ke ibu? Ayah, kerana sperma yang menentukan jantina anak. Sekiranya sperma 22 plus X yang mensenyawakan ovum, maka lahirlah perempuan. Kalau sperma 22 plus Y yang mensenyawakan ovum, maka lahirlah anak lelaki. Sekarang you faham bagaimana, kenapa you lahir, kenapa jantina lelaki atau perempuan? Okay, inilah. Baiklah, kehadiran sudah diambil. Seperti yang tadi, berapa orang? Okay, tadi 16 orang, sekarang 15. Saya tak apa, saya guna yang 16. Saya ucapkan terima kasih ya kepada anda semua. Maaf, untuk 4 diamond cikgu belum lagi up. Tak sempat lagi nak cek apa. Okay. Siapa tak hantar, siapa belum hantar. Isi amalan baik pun belum sempat. Okay. Memang payah nak buat itu. Okay. Apa, kalau ada masa saya akan buatlah. Terima kasih ya kepada semua. Siap, boleh upload lah tugasan kamu dalam grup. Jangan lupa quiz pokok 4 kena siap juga. Okey, jumpa lagi. Bye.